Hai, selamat datang ke YouTube channel Selagi Boleh. Di video kali ini, saya akan kongsikan cara bagaimana saya hidup dan matikan komputer saya menggunakan Apple HomeKit. Saya juga akan tunjukkan kepada anda cara nak buat dari mula sehingga berjaya. Untuk menjayakan projek ni juga, anda perlu mempunyai iPhone. Jika anda tidak mempunyai iPhone, anda tidak akan boleh menggunakan Apple HomeKit ni. Kelebihan Apple HomeKit ni, dia percuma dan boleh diarah menggunakan suara dari iPhone, iaitu Siri lah. Projek ni dapat dilakukan dengan menggunakan mikro pengawal ESP32 yang disambungkan kepada papan induk komputer. Okey, sebelum saya mulakan atau teruskan, anda kena tahu dulu macam mana komputer ni dihidupkan. Seperti mana yang kita tahu, komputer ni kalau nak hidupkan, dia ada satu button lah. Biasanya di hadapan komputer ataupun di atas. Macam komputer saya ni, saya terbalikkan sebab untuk saya mudah akses port-port yang ada di belakang komputer saya ni. Jadi saya terbalikkan, yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Okey, di sini biasaan panel depan ni dia ada satu switch button untuk hidupkan komputer. Kemudian dia ada satu lagi switch untuk reset. Kemudian dia ada lampu untuk indikator sebagai komputer ni hidup ataupun tidak, dan juga satu lagi lampu yang akan berkelip-kelip. Itu menunjukkan pergerakan data dalam hard disk ataupun storage. Okey, ini adalah keempat-empat wire yang daripada front panel yang saya dah tanggalkan daripada motherboard. Dekat sini kita boleh lihat ada reset switch punya penyambungan. Maknanya kita nak reset komputer ni, kita just tekan button reset ni dan dia akan hantar signal ke motherboard melalui wire ni. Okey, seterusnya kita ada power switch punya penyambungan ataupun switch kuasa untuk hidupkan komputer ni. Untuk komputer saya, ini adalah switch dia. Bila kita tekan, dia akan hantar signal ke motherboard melalui penyambungan ni, power switch. Seterusnya kita ada power LED. Ni adalah power LED punya penyambungan. Dia akan hantar daripada motherboard signal ke LED yang ada pada front panel ni untuk hidup ataupun mati. Kalau lampu tu hidup, maknanya komputer tengah hidup lah. Kalau komputer mati, lampu tu pun akan mati. Seterusnya yang terakhir kita ada satu penyambungan yang dinamakan sebagai HDD LED. HDD LED ni adalah untuk lampu LED yang akan berkelip di front panel jika ada pergerakan data dalam storage ataupun secondary storage. Keempat-empat wire ni akan tersambung di motherboard melalui header pin front panel yang ada pada motherboard. Contohnya di komputer saya yang bahagian ni. Ini adalah untuk penyambungan front panel. Okay, sekarang saya ada satu motherboard lama untuk memudahkan anda dapat lihat pin-pin front panel tadi. Ini adalah pin dia. Tengok, kita ada PLED. PLED ni adalah power LED. Lepas tu IDE LED ni adalah untuk storage punya LED. Kemudian kita ada power switch dan reset switch. Untuk sebagai tambahan, kita juga ada speaker dan juga USB yang sambung pada front panel. So, benda yang paling asas sekali untuk hidupkan komputer, kita perlu sambungkan power switch. Jadi, daripada switch depan tu, dia akan tersambung kepada pin ni. Dan kita boleh hidupkan motherboard ni melalui switch hadapan. Sekarang saya akan terangkan apa yang peranti saya reka ni boleh buat. So, dia ada dua function. Yang pertama, untuk hidup dan matikan komputer. Lepas tu yang kedua, dapatkan status kuasa komputer sama ada hidup atau mati dan hantar kepada Apple HomeKit. Kemudian saya ada buat tambahan lagi, iaitu ada satu LED. LED ni saya letakkan untuk sebagai lampu penunjuk untuk tahu sama ada CPU ni berjalan ataupun tersangkut. Seterusnya saya akan tunjukkan rajah litar bagi penyambungan komponen peranti ni. Untuk fungsi yang pertama, kita ada litar untuk hidupkan dan matikan komputer. Jadi anda boleh lihat, ini dah litar dia. Saya menggunakan optocoupler. Kegunaan optocoupler ni
dia dapat mengasingkan antara dua litar. Di sini adalah litar daripada ESP32 dan sebelah sini litar daripada motherboard komputer ataupun papan induk lah. Kita perlu asingkan kerana kita tak nak apa-apa yang berlaku kerosakan pada ESP32 ni akan memberi kesan kepada papan induk komputer. Papan induk komputer ni sangat mahal, jadi kalau rosak kita nak kena beli, harganya mahal. Jadi saya gunakan optocoupler untuk mengasingkan dia punya litar. Jadi ini memberi keselamatan kepada komputer kita daripada rosak. Dalam optocoupler ni dia ada dua komponen iaitu LED dan juga phototransistor. Dia merupakan transistor yang telah dimodified menjadi phototransistor. Optocoupler ni dia ada 4 kaki. Pin 1 dan pin 2 untuk hidupkan LED ni. Pin 3 dan pin 4 untuk penyambungan ke transistor. Apabila ESP32 ni dapat command daripada HomeKit Apple, dia akan hantar current ataupun signal kepada LED ni. Jadi apabila LED ni dapat current, dia akan hidup. Apabila LED ni hidup, dia akan hantar cahaya kepada phototransistor ni. Jadi phototransistor ni akan sambungkan daripada litar negatif ni, elektron akan lalu kat dia pergi ke positif. Apabila papan induk ni dapat rasa ada current yang lalu dekat dia punya pin ni, dia akan hidupkan komputer. Dekat sini saya gunakan resistor bernilai 210 ohm. Kenapa saya gunakan resistor? Sebab ESP32 ni dia akan hantar signal 3.3 volt. Manakala optocoupler ni punya LED dia perlukan 1.2 volt. Kalau kita tak guna resistor ni, dia akan rosakkan LED ni. Jadi resistor ni dia sebagai pengurangan voltage ataupun current yang lalu dekat LED ni. Kemudian anda boleh lihat dekat sini saya ada buat lagi dua pin yang sambung kepada positif dan negatif daripada pin switch komputer. Tujuan saya buat pin ni untuk saya sambungkan switch fizikal yang ada dekat front panel tu sambung dekat sini. Jadi kita boleh hidupkan komputer menggunakan Apple HomeKit ataupun menggunakan switch secara fizikal. Seterusnya, ini adalah rajah litar untuk fungsi yang kedua iaitu kita nak dapatkan status kuasa komputer kita. Sama ada hidup ataupun dah mati. Bila kita kawal guna telefon ni, kebiasaannya kita tak dapat tengok lah komputer ni. Contohnya saya dah ada dekat bilik, saya dah masuk bilik dan komputer masih hidup. Jadi bila saya kontrol guna HomeKit ni, kita tak dapat tengok komputer kita ni dah hidup ke dah ataupun mati. So kita perlukan litar ni untuk kita bagi tahu dekat ESP32 dan ESP32 ni akan hantar maklumat kepada Apple HomeKit kita yang sama ada komputer ni tengah hidup ataupun mati. Okay, sekarang saya akan terangkan litar ni. Litar ni masih menggunakan optocoupler untuk keselamatan motherboard kita. Kita tak nak apa-apa yang berlaku kerosakan pada ESP32 ni akan merosakkan motherboard komputer kita. Di motherboard, kita tahu sedia maklum ada pin lampu status kuasa komputer yang dari papan induk tu. Kita akan gunakan untuk hidupkan optocoupler ni. Jadi bila komputer ni hidup, dia akan hantar current kat sini dan lampu LED dalam optocoupler ni akan hidup dan dia akan hantar cahaya dan kepada phototransistor ni. Apabila phototransistor ni dapat cahaya, dia akan membenarkan current lalu kat dia. Jadi current akan lalu daripada positif ni melalui resistor dan lalu kepada phototransistor dan pergi ke pin GPIO 17 pada ESP32. Apabila ESP32 punya pin ni dapat voltage, dia akan hantar maklumat kepada Apple HomeKit bahawa komputer ni hidup. Jadi kalau komputer ni mati, dia tak akan hantar apa-apa kuasa dekat LED ni. LED ni akan mati dan tiada cahaya yang dihantar kepada phototransistor ni. Jadi 5 voltage ni tak akan lepas ke pin 4. Jadi pin ESP32 ni akan menerima kosong voltage daripada ground ni. Di sini juga kalau anda perasan, ini adalah voltage divider. Saya gunakan voltage divider untuk kurangkan daripada 5 volt kepada 3.3 volt. Anda kena ingat ESP32 ni dia hanya boleh menghantar 3.3 volt ataupun menerima 3.3 volt. Lebih daripada tu, ESP32 ni akan rosak. Untuk resistor nombor 2 ni, ini adalah nilai dia 5 kilo ohm dan resistor nombor 3 ni 10 kilo ohm
Dan resistor nombor 4 ni adalah 180 ohm. Dekat komputer ni, dia akan hantar 3.3 volt. Seperti mana yang kita sedia maklum, optocoupler punya LED ni menggunakan 1.2 volt. Jadi 3.3 ni sangat tinggi untuk LED ni. Kita perlukan resistor untuk kurangkan voltage dia. Okey, di sini saya ada buat tambahan pin fizikal untuk saya sambungkan kepada lampu LED pada front panel. Jadi kita boleh dapat tahu melalui telefon ataupun pada LED front panel kita. Seterusnya, ini adalah rajah litar untuk fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ni dia adalah untuk bagi tahu kita status keadaan semasa CPU ESP32 ni. Jadi kalau anda nak buat, boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Jadi inilah contoh dia. Dia akan berkelip-kelip. Jadi ni adalah litar dia. Daripada anode LED ni, kita akan sambungkan kepada 3.3 volt DC punya power supply. Dan kita akan gunakan resistor sebab LED 3mm ni gunakan 2 voltage sahaja. Di sini 3.3 volt. Jadi ada lebihan voltage untuk kita memanjangkan jangka hayat LED ni. Saya akan gunakan resistor yang bernilai 3.2 kilo ohm. Kemudian cathode LED ni akan tersambung kepada pin ESP32 nombor 33. Jadi LED ni akan berkelip kalau CPU ni okey. Kalau CPU ni problem, tiba-tiba program ataupun coding tu tersangkut, hang, LED ni akan sentiasa hidup ataupun LED ni akan sentiasa mati. Okey, nampaknya video ni dah melebihi 10 minit. Untuk mengelakkan anda rasa bosan dengan video yang lama ni, saya akan buat sambungan video pada video seterusnya. Sekian, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga anda mendapat sesuatu daripada video ini. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di ruangan komen. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini kepada kenalan anda. Terima kasih.